Dan sebelum saya beri ke pindahan yang saya usulkan semalam, saya mendapat penjelasan daripada Tan Sri. Dalam peringkat jawatan kuasa ini, ahli parlimen boleh mentimbulkan soalan terhadap apa-apa usul tanpa mengusulkan secara formal. Jadi walaupun pindahan yang dibawa oleh Sepang tidak dapat dibincang hari ini, tapi tajuk itu masih boleh dibuka untuk ahli-ahli parlimen. Walaupun usul itu tidak dibincang. Kita tak minta Tan Sri ini langgar peraturan. Tapi peraturan yang sedia ada ini, mana-mana section dalam ini 1 sampai 7 boleh dikemukakan dan dibincang. Boleh ditanya penjelasan. Walaupun pindahan itu... Semua siput dulu. Isi ahli-ahli yang berhormat, kalau kita berbincang mengenai dengan soal akta ataupun pemindahan kepada akta yang ada, itu sebab mesti usul proper dibuat, lepas itu dibahas. Apabila dibahas baru dikemukakan masalah, sama ada usul itu diterima atau tidak. Setiap ada itu, kalau tidak ada persetujuan, kadang-kadang ada belah bahagian. Tidak boleh kita membuat usul tanpa dibuat secara betul di sebegini. Kenapa bila dibuat, diajukan masalah kepada majelis bermana berpijak di atas mana? Kalau general debate itu sebab kita masukkan. Kalau umpamanya saya dengan budi bicara saya menerima usul itu, maka terpulanglah kepada yang berhormat hadir. Kalau saya sendiri boleh menerima, bermana saya anggap sebagai mustahak. Tapi kalau juga usul itu saya rasa tidak mustahak, saya pula keluarkan itu usul. Tapi kadang-kadang kalau usul saya tidak terima, saya juga terlintam. Speaker tidak adil, speaker itu, speaker ini. Lepas itu Jaya Kumar pula apabila dipanggil begini, ada lagi dia punya alasan-alasan. Sedangkan sudah saya buat keputusan, bentanglah usul yang berhormat bawah itu. Peringkat jawatan kuasa adalah spesifik. Sila. Okey, Tan Sri, saya masih keliru kerana jangan yang berhormat keliru, sama ada yang berhormat mau bentangkah yang berhormat punya ataupun yang berhormat soal lain. Kalau yang berhormat lagi melinga-lingakan ini, saya akan suruh yang berhormat keluar. Mau bentang usul ke tidak? Okey, saya bentang usul. Sila. Okey. Usul saya ialah berkenaan dengan subsection 75A bracket 2. Dalam akta ibu itu ada dinamakan lebih kurang 10 orang untuk menganggotai investment panel pelaburan. Dan satu daripada mereka ialah Bank Negara Malaysia. Dan ini sudah berlaku untuk beberapa tahun. Itu tadi saya mau tanya Menteri, apakah konflik of interest yang akan diwujudkan jika Bank Negara duduki itu? Jadi itulah soal itu, itulah sebabnya saya sudah bawa ini untuk peringgan B di akta pindahan yang gugurkan wakil Bank Negara, digugurlah. Kita masukkan pindahan itu, kita kekalkan Bank Negara di situ. Ini untuk kebaikan negara, untuk kita mengadakan sistem check and balance, semak dan imbang. Kita sangat harus memperkasakan mekanisme-mekanisme untuk check and balance di semua jawatan kerajaan, di semua institusi kerajaan. Ini baik untuk semua. Ini bukan satu perkara yang dibawa hanya oleh pembangkang. Ini penting untuk semua. Ya, untuk kerajaan pun ini penting kerana ini ada sistem of check and balance. Ini akan kurangkan kemungkinan risiko penyimpangan dalam urusan. Dan sekarang juga sekarang kita bagi longgaran kepada perkeso untuk mengadakan syarikat. Bukan saja klinik dan dispensary seperti sudah diperuntukkan dalam akta, sekarang dibuka luas-luasnya, apa-apapun syarikat perkeso boleh bawa. Lebih penting lagi kita ada ini sistem check and balance. Jadi saya rasa saya mintalah untuk kerajaan untuk kekalkan Bank Negara di situ. Dan pindahan kedua yang saya bawa ialah saya baca
2 orang wakil Kesatuan Pekerja yang dipilih oleh Menteri Sumber Manusia daripada senarai 5 orang yang disyorkan oleh pihak MTUC. Jadi bukan kita terus katakan MTUC boleh hantar 2 orang. Dia hantar senarai nama 5 orang, bagi kerajaan pilih 2 orang daripada situ untuk menganggotai lembaga pelaburan ini. Supaya ini juga untuk, kerana itu dana yang diadakan oleh Perkeso sekarang sudah, saya ingat sudah sampai 30 bilion ringgit. Bukan satu jumlah yang kecil. Dan jumlah ini merupakan simpanan pekerja. Ini daripada pekerja kita kutip tiap bulan daripada 6 juta pekerja di Malaysia. Ini dana mereka. So apa salah dia kita bagi mereka juga overview bagaimana ini, kita tak mengatakan, kita tak dakwa ada siapa yang salah guna. Tapi sangat adalah penting kita mesti telus dan juga dinampak oleh rakyat sebagai telus. We must be seen to be clean and just. Jadi saya rasa ini akan actually membaiki image Perkeso dan juga kerajaan. Kita bagi pindahan ini, kita kekalkan wakil bank negara dan juga kita beri ruang untuk 2 orang daripada sana 5 orang daripada MTUC dijadikan anggota pada lembaga ini. Terima kasih. Okey. Itu sebab tadi saya tegur Sungai Siput. Apabila usul sudah dibentang begini, ada surat notis juga yang dia beri kepada saya, yaitu di mana sebetul dia yang mau dipindah itu. Selepas usul dia bentang, dia kasih justifikasi, maka saya akan kemukakan masalah usul itu kepada majlis, baru berbuka untuk bahas. Itu sebab kehadiran Sepang mesti wajib ada. Bukan dalam kita berbahas ini main general-general sahaja. Sementara ahli yang berhormat semua boleh ada kebebasan untuk berhujah, sama ada menurut peraturan mesyuarat atau tidak. Itu terpulang kepada saya dan timbalan-timbalan saya memikirkan sama ada dibenarkan juga atau tidak. Macam main bola, kadang-kadang kita main advantage. Kalaupun misal kata satu bawa bola, lepas tu dia main foul, tapi advantage, kita teruskan. Tapi ada perkara-perkara yang saya tidak boleh benarkan sama sekali, kerana saya bertanggung jawab untuk mengindahkan peraturan mesyuarat. Itu sebab, jadi kalau mau bertengkar dengan saya mengenai dengan soal itu, kerja saya cuma mempengurusi majlis supaya boleh berjalan dengan baik. Jangan setiap hari ada bertegang leher yang perkara bukan-bukan. Kalau perkara yang baik, saya benarkan. Tapi jangan beri tekanan kepada saya buat perkara-perkara yang melanggar peraturan mesyuarat. Sekarang saya bentangkan masalah, baru ahli yang berhormat yang paham sebenarnya apa yang dibahas ini. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahwa pindaan sebagaimana yang tertera di dalam kertas pindaan oleh yang berhormat Sungai Siput yang telah dibentangkan sebentar tadi itu sekarang terbuka untuk dibahas. Sila Ibu Barat. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Tan Sri Pengerusi, saya sependapat dengan yang berhormat Sungai Siput bahawa alasan-alasan yang dikemukakan adalah satu syur-syur yang bagus, yang patut diterima. Dan saya nak tambah sedikit, itu keliruan saya, walaupun ada surat semalam yang berhormat Menteri kata bahawa ada surat dari Bank Negara mengatakan mereka sendiri nak menyeret diri. Dan saya nak tanya, apakah alasan yang diberi oleh Bank Negara? Kerana Tan Sri Betul, kita semua tahu walaupun Bank Negara ada di beberapa panel, kita ada skandal-skandal yang terbesar di dunia. Lagi-lagi baru-baru ini di Kementerian Belia dan Sukan, di mana lebih 100 juta ringgit just within a second, all the time money has escaped. Ini semua bila ada kawal selia oleh pihak-pihak yang tertentu, maka bukankah lebih untuk beberapa inisiatif aktif
yang perlu dalam perkara ini. Kebaikan adalah ditambahkan bila bank negara representatif berada menjadi satu dalam panel tersebut. Adakah Yang Berhormat Menteri bersetuju bahawa mungkin memberitahu kepada bank negara atau telah mendapat, adakah Yang Berhormat Menteri telah mendapat pandangan bebas mengenai perkara ini, kerana apa yang dibuat oleh bank negara untuk mengecualikan kehadiran mereka dalam ini adalah satu yang luar biasa. Dan saya berpendapat ini bukanlah good accounting system, not the best of practice, dan saya mohon agar ia diteliti sedalam-dalamnya dan jangan ada udang di sebalai batu. Kita sudah ada situasi di mana Kementerian Belia dan Sukan lebih 100 juta hilang. Ini semua kerana kekurangan kawal sili dan sebagainya. Itu nombor satu. Nombor dua, ada Tan Sri, betul. Apakah rang undang-undang yang kita bahas hari ini? Kita membahas rang undang-undang Akta Keselamatan Sosial Pekerja. Kita tidak membentang, tidak bahas Akta Keselamatan Sosial Majikan. We are not for the employers, we are for the employees. Jadi prioritinya, basic knowledge, priority should be given to workers, untuk pekerja. Mereka perlu diberi lebih peranan untuk dimainkan di sini. Untuk majikan dia ada banyak tempat. Dia ada banyak tempat di mana dia boleh main peranan dan sebagainya. Kenapa kerajaan hanya menghadkan hanya 2 orang, bukan seperti yang dicarangkan oleh Sungai Seput? Kita perlukan lebih orang. Lebih kerana kawal selia mengenai kewangan ini yang saya difahamkan lebih kurang 27 bilion yang ada di dana sosial SOCSO. Maka bukankah dengan peranan dengan yang boleh dimainkan oleh proksi pekerja di negara ini, proksi pekerja negara ini adalah MTUC, patut memberi lebih ruang kepada mereka, patut kita memberi galakan kepada mereka. Saya pohon semua ahli parlimen di sini yang akan bukan sependapat dengan kesalahan pendapat oleh kerajaan, patut bersependapat dengan pekerja-pekerja, mensokong kepada pemindahan yang dibawa oleh Sungai Seput. Terima kasih. Sila. Setio. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.